Subhanallah, 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 walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dalam kita melakukan amal soleh dan amal ibadah. Wa la quwwata, tidak ada kekuatan untuk kita meninggalkan maksiat illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, semangatnya jawab sampai tak terkeluar no suara berdebat-debat ke apa tu kan. Subhanallah, sekali lagi salam ini adalah satu syiar. Maksudnya siapa yang melafazkan salam, dan salam adalah satu ibadah, salam adalah satu doa, memberi salam itu sunat, menjawab salam itu adalah wajib. Dan mungkin ada yang tak perasan tadi tu saya bagi salam kan, sebab terkejut dengar suara tu kuat kan. Subhanallah, dalam ucapan salam ada doa yang kita sangat perlu daripada saat kita hidup, mati sampai di mahsyar kelak. Assalamualaikum membawa maksud salam sejahtera ke atas kamu. Salam, kita sangat memerlukannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang tiada manfaat harta benda, anak pinak kamu, apa sahaja yang kamu miliki, yang kita miliki pada saat ini tidak ada manfaat. Illa, iaitu di mahsyar kelak, di akhirat kelak. Illa, kecuali man atallaha biqalbin salim, mereka yang hadir, mereka yang berdiri di mahsyar kelak ataupun mendatangi Allah dalam keadaan jiwa yang sejahtera. Jadi bila ucapan salam diberikan, salam sejahtera kepada kamu, wa rahmatullah, rahmat Allah ke atas kamu, wa barakatuh, dan barakah Allah ke atas kamu. Ketiga-tiga itulah yang paling kita perlu dalam sepanjang hidup kita. Perlukan keselamatan, kesejahteraan zahir dan juga batin. Kita perlukan rahmat Allah. Rahmat membawa maksud pertolongan, perlindungan, jalan keluar daripada setiap kesulitan, belas kasihan Allah, pandangan Allah. Kita perlukan rahmat Allah, dan kita tahu kita tidak mungkin boleh masuk syurga Allah melainkan rahmat Allah. Namun untuk dapat rahmat Allah, sudah tentu wajib melalui amal saleh. Walaupun ada yang menyebutkan kita tak boleh masuk syurga Allah kerana salat kita, kerana puasa kita, kerana belum tentu diterima. Namun kita perlukan semua amal ibadah, amal salat ini untuk dapat rahmat Allah. Kerana itu bila Nabi balik daripada peristiwa Isra Mi'raj, bila digambarkan tentang penghuni syurga, bila ditanya apakah amalan-amalan mereka, banyak di kalangan mereka amalannya yang kecil, yang manusia menganggap remeh, tetapi asbab perbuatan tersebut dia mendapat rahmat Allah. Sebab itu Nabi sebut orang beriman itu tidak akan meremehkan apa jua perbuatan yang baik, walaupun sekadar berwajah manis. Mungkin boleh jadi kerana dia berwajah manis dengan suaminya, itulah kerana seorang suami yang selalu berwajah manis, pandai gurau senda, pandai ambil hati isteri, asbab itulah mendatangkan rahmat Allah, lalu dia masuk ke syurga. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi lagi sekali saya nak bagi salam, tolong jawab dengan semangat, sebab saya perlukan doa daripada kalian semua jua. Subhanallah, alhamdulillah. Wahai para muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bakal-bakal penghuni syurga Firdaus Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan lillah
salatan wa salaman ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Subhanallah, kenapa tadi kita minta imam kita memulakan dengan selawat? Sebahagian alim ulama menyebutkan majlis ilmu bila kita mulakan dengan salawat, maka ia ibarat seperti kunci kepada pintu hati kita. Kita datang ke majlis ilmu dengan jiwa yang berkarat, dengan hati yang berbalut dosa, lalu kita bersalawat. Dia melembutkan hati kita supaya ilmu yang kita dengar bukan sekadar berdiam di hati dalam tempoh yang sekejap, tetapi ia memberikan kekuatan untuk kita beramal dengan ilmu tersebut. Subhanallah, alhamdulillah. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Masjid Abdullah Fahim, Kepala Batas Pulau Pinang. Ini kali pertama saya sampai di masjid ini. Masjid yang begitu indah, rumah Allah yang begitu indah, dan diindahkan lagi oleh pihak masjid, AJK-AJK-nya yang sangat amanah dan bertanggungjawab. Dengan saya bila pergi ke bilik tetamu, pergi ke tandas, pergi ke bahagian belakang, ada tempat mainan kanak-kanak dan sebagainya, kita melihat satu usaha dan ikhtiar pihak yang bertanggungjawab untuk menjadikan masjid ini mesra untuk semua peringkat umur, mengambil berat juga untuk anak-anak kecil dan sebagainya. Mudah-mudahan kepenatan masa yang diperuntukkan oleh para AJK, bermula daripada atas Imam Nazir semua sampailah ke bawah-bawah, sebenarnya atas ke bawah di sisi Allah semuanya sama. Boleh jadi yang paling imannya tinggi, paling takwa adalah tukang sapu. Boleh jadi yang paling iman dan takwanya tinggi iaitu orang yang jaga parking. Kita tahu di sisi Allah, Allah tidak pandang apa jua yang ada pada sisi manusia, tetapi manusia lebih mandang apa yang ada pada manusia lah. Kemasyhuran, pangkat, kekayaan, kedudukan, kuasa dan sebagainya, mereka yang memiliki semua itu seolahnya diberikan kemuliaan. Tetapi di dalam Al-Quran jelas Allah sebut, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Apapun kedudukan kita, ustazah saya isi rumah aja, subhanallah, kita yang meletakkan rendah kedudukan di rumah. Sedangkan Allah tidak pernah membezakan kedudukan di kalangan hamba-hambanya. Asalkan kamu mulia, asalkan kamu bertakwa, kamu beriman kepada Allah, kamulah yang paling mulia di sisi Allah. Allahu Akbar, subhanallah. Terima kasih kepada penganjur Masjid Abdullah Fahim, Kepala Batas Pulau Pinang. Seterusnya Tuan Muhammad Luqmanul Hakim bin Haji Mokhtar, merupakan pegawai tadbir ataupun imam utama pentadbiran dan korporat. Ustaz tadi ke yang selawat tu? Bukan ya? Masya Allah. Seterusnya Encik Abdul Malik bin Mat Syarif, Timbalan Imam Utama Kewangan dan Infrastruktur. Oh, dia ada maksudnya jawatan sampingan dia, kewangan dan infrastruktur. Hebat ni ya. Timbalan imam boleh, lepas tu kontrol juga kewangan, infrastruktur masjid, Masya Allah. Encik Muhammad bin Basaruddin, penolong imam utama pengurusan pejabat dan kebajikan khairat. Encik Muhammad Raqib bin Ismail, penolong imam utama pengimarahan dan multimedia. AJK masjid muslimin muslimat, para hadirin yang hadir jauh dan dekat, sahabat alamaya yang turut menuntun sama. Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Boleh semangat lagi tak bagi gema ya? Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pagi tadi saya di satu masjid Bushra di Merbuk, Al-Ustaz. Betul ya? Merbuk tu Al-Ustaz ke? Ke Sungai Petani? Sungai Petani Kedah. Bila beratuk-beratuk tu kan, kira jadi tak makhraj ni. Jadi ya, makhraj cakap logat Kedah ni. Masa beratuk-beratuk tu kan, dah nak habis tu, adalah seorang ibu yang sangat sederhana. Penampilan orang kampung. Lepas tu, penampilan sangat sederhana, nampaklah gaya tu orang kampung. Wajah pun sederhana, macam wajah orang yang bekerja keras.
Subhanallah, Allahu Akbar. Lepas tu Allah gerakkan hati saya untuk tanya lebih, sebab dia hantar orang lalas. Dah 2 jam dah dia menunggu ni, beratuk ni kan. Lepas tu dia datang dengan anak perempuan dia. Bila ada waktu macam tu, saya pun cubalah borak. Saya pun borak, saya kata, "Akak, oh ni anak nombor berapa? Nombor 3. Anak nombor 1? Dah kerja Ustazah, nombor 2. Daripada borak tu, dia bukan nak cerita sangat sebab saya bertanya. Dia pun ceritalah, anak pertama saya Ustazah, Alhamdulillah dah habis belajar kat USA, dapat tajaan beasiswa mana saya pun tak ingat lah. Nak dapat tajaan belajar luar negara macam ni, maksudnya bukanlah biasa-biasa. Lepas tu anak kedua pula, saya kan rajin menanya, belajar kat Jerman sekarang, engineering. Itu hari dapat anugerah pelajar terbaik universiti apa ya daripada Malaysia, kemudian terpilih untuk dapat beasiswa dunia. Maksudnya bukan beasiswa itu ditaja daripada Malaysia, tetapi daripada luar negara. Sekarang kat Jerman belajar kos apa, tapi belakang saya ingat engineering. Lepas tu anak yang ketiga yang perempuan ni bakal ke Perancis. Itulah 3 orang. Saya teruslah tanya, Akak kerja apa? Tak kerja daripada dulu, suri rumah. Suami pula, kotlah suami orang bijak, saintis ke apa, sebab anak bijak-bijak sangat ni, dapat anugerah cemerlang pelajar terbaik, dapat tajaan negara ni daripada orang kampung, orang biasa. Oh, suami saya dulu askar, sekarang ni jadi pomen. Betul-betul. Saya subhanallah, lepas tu siap buat rakaman lagi. Kak, boleh tak akak kongsi apa sebenarnya amalan akak yang sangat hebat? Bukan kita nak kata ukuran belajar luar negara tu hebat. Bukan itu ukuran ataupun justifikasi kita. Subhanallah, tapi saya terus kongsi walaupun belum masuk tajuk ya. Tak sabar kan bila nak masuk bab beras ni. Kan bab nak masak nasi ni. Subhanallah. Muslimin muslimat sekalian, orang yang beramal dia bercakap lain dengan orang teori. Saya ni banyak teori. Saya jumpa orang ini, orang yang beramal, penampilan sangat sederhana. Kalau kita tengok macam orang susah. Subhanallah. Dia kata, Ustazah, daripada kandungan yang pertama, kandungan anak yang pertama, Alhamdulillah, akak setiap hari tidak akan terlepas, dan itu nasihat suami, tidak akan terlepas buat amalan setiap hari dalam tempoh mengandung. Dia pun senaraikan amalan sampai saya menggeleng. Saya baca surah ni, baca surah ni, baca surah ni, bukan surah pendek-pendek, bukan qul huwallah, qul a'udzubinas, tak. Surah-surah Luqman mesti baca, surah Maryam mesti baca, lepas tu ada lagi senarai surah-surah ni. Lepas tu amalkan makan kismis mengikut jumlah yang ganjil, kemudian dengan baca doa ni, pagi 7 biji, bila petang 11 biji, gini-gini amalan. Kemudian suami saya berpesan, suami dia bukan ustaz ya, supaya saya banyak berdoa dalam tempoh saya mengandung. Jadi saya banyak doa Ustazah untuk anak dalam kandungan. Dan selepas daripada anak itu lahir, saya membesarkan daripada kecil anak ini memperdengarkan bacaan Al-Quran daripada saya. Maksudnya, dan saya teruskan berdoa demi hari. Dan setiap kali anak-anak untuk menduduki perpisahan, saya akan berpuasa. Kalau 2 minggu lah, saya akan berpuasa. Saya akan meningkatkan kualiti ibadah dan kuantiti. Subhanallah, Allahu Akbar. Wanita yang luar biasa, tetapi pada pandangan manusia zahirnya nampak sangat biasa. Dan sebab itu Nabi kata, amalan yang sangat dicintai oleh Allah adalah mereka yang beramal walaupun sedikit tetapi istiqamah. Nanti saya akan share lah dekat FB. Saya minta izin dengan dia sebab nak bagi inspirasi kepada ibu-ibu. Sebab itu untuk menjadi ibu yang misali, bapa yang misali, bukan kerana kedudukan atau pangkat tinggi ataupun mempunyai pendidikan yang tinggi, tetapi cukup mempunyai hati yang beriman, yang yakin dengan Allah. Kekuatan ibu ini bukan kerana duit dan kekayaan, tetapi menggunakan senjata yang disebut oleh Nabi, ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa adalah senjata orang beriman. Bila sebut senjata, senjata ni kita boleh bayang pertahanan diri.
Kenapa doa itu disebut sebagai senjata? Kerana dengan doa, ibu ini mempertahankan dan melindungi anaknya daripada gangguan syaitan, anasir jahat, pengaruh jahat. Ketika anaknya belajar di luar negara, siapa yang mengawal? Siapa yang nak pantau? Tetapi barakah doa si ibu, anak tetap menjadi anak yang baik, anak yang soleh. Dan yang saya tertarik nak borak lama dengan dia, sebab dia datang-datang jumpa saya, "Ustazah, saya memang niat anak-anak saya ini menjadi pejuang agama Allah dalam bidang masing-masing." Saya kata perkataan ini takkan keluar daripada wanita yang hebat walaupun dia tidak berpelajaran tinggi. Saya niatkan anak ni daripada kandungan mereka menjadi penyebar agama Allah, duta bagi agama Islam. Ini bukan penceramah yang cakap macam ni, orang kampung biasa. Sebab itu saya tanya lebih. Subhanallah, Allahu Akbar. Itulah sebenarnya jiwa orang beriman yang sebenar-benarnya. Dia tahu senjata utama bukan bagi tuition banyak-banyak, bukan duduk tekan paksa anak sekian, tetapi kuasa doa yang semakin lama umat Islam mula meninggalkan kekuatan berdoa.